Alright, daun kasum yang dah cukup usia, so kita boleh tuai dan kita basuh bersih-bersih. Kita boleh masukkanlah ke dalam kita punya masakan. Contoh macam kita nak buat laksa ke, ataupun kita nak buat asam pedas. Memang sedap kalau kita letakkan daun kasum ni. So, macam Amin suka ambil daun je, okay, buang batang dia. Ada orang yang suka masak sekali dengan dia punya batang. Tapi macam Amin suka masak dia punya daun je lah. So dia punya daun ni bila kita masak dia akan jadi lembut lah. So kita mesti basuh bersih-bersih, okay? Tanah ni semua kena buang, right? So kita bilas dia sampai dah bersih baru kita masak, right? Test. Okey, dengar tak suara Amin? So hari ni Amin nak share cara macam mana kita nak semai pokok kesum. Okay. So kalau kita tengok pokok kesum yang ni berusia lebih kurang 1 bulan lebih lah. Okay. So 1 bulan lebih dah rimbun macam ni. So hari ni Amin nak share macam mana kita nak semai pokok kesum daripada keratan batang. Okay. So pokok kesum ni biasa orang guna untuk buat asam pedas ataupun laksa. Memang sangat sedap. Dia punya bau pun memang sedap. So mudah je cara untuk kita nak semai dia ataupun kita nak biarkan dia supaya dia jadi lebih merimbun lah, banyak macam ni. Okay. So ada dua teknik. So Amin akan share. Yang pertama, Amin akan sediakan dulu dia punya media. So untuk hari ni Amin tak pakai kokopit. So media untuk hari ni Amin gunakan tanah lah. So tanah ni perlu dirawat terlebih dahulu. Kita boleh gunakan baja teh ayam. Baja teh ayam dengan campuran dolomite. Tapi kalau kita tak ada dolomite tak apa, kita boleh guna baja teh ayam saja. Alright. So mula-mula kita masukkan tanah dulu ke dalam kita punya pasu. Alright. So masukkan tanah. Tanah ni tak kisah sama ada tanah bakar ataupun tanah hitam lah. Kalau kita nak campur tanah bakar dengan tanah hitam pun okey. Kalau kita nak campur dengan kokopit pun okey. So untuk tanah ni Amin ada buat campuran 4 nisbah tanah, 1 nisbah kokopit. So ada sedikit kokopit lah. Fungsi kokopit ni untuk tak nak bagi kita punya tanah ni terlalu padat. So akar-akar kita punya pokok ni dia boleh terus merebak lah dekat dalam tu. Sebab kalau tanah ni terlalu padat, so pokok tu susah untuk membesar dan dia punya akar pun susah untuk bercambah lah. Right. So kita masukkan sehingga penuh. Okay. Mula-mula kita letak separuh dulu. Kemudian kita masukkan baja teh ayam. Okay. Untuk baja teh ayam ni tak perlu banyak pun tak apa. Kita masukkan sikit je. Okay. Kita taburkan dulu baja teh ayam ni. Alright. Lepas kita dah taburkan baja teh ayam, kita akan tambah lagi tanah untuk bahagian atas ni. Okey. Kita tambah sehingga penuh kita punya pasu. Okey, untuk kalau kita guna tanah ni, lama kelamaan dia akan padat. Okey, so kalau boleh kita seminggu atau 2 minggu sekali kita gemburkan sikitlah tanah ni supaya dia tak terlalu padat. Bila tanah tak terlalu padat, memang kita punya pokok cepat membesar dan cepat membiak. Okey. So kita penuhkan tanah. Penuhkan sampai atas. Waktu kita penuhkan ni kita gembur-gemburkan sikit lah, supaya senang kita nak semai kesum yang baru. Okey, masukkan. Seeloknya kita masukkan sampai penuh lah, sampai atas ni, supaya ada lebih banyak ruang untuk akar tu merebak. Alright. So lepas kita dah penuhkan, okey,
So Ami akan tunjuk cara macam mana kita nak potong batang daripada daun kesum. So daun kesum ni kita boleh beli dekat kedai ke. Cumanya kalau kita beli kat kedai, dia akan lambat sikit untuk tumbuh sebab dia punya dalam batang dan juga daun dia dah tak ada air. Sebab tu kalau kita beli daripada kedai, daun ni dah start layu. Kalau kita masukkan dalam air, dia akan mula segar balik. So macam kita ambil daripada pokok ni memang lagi cepat untuk dia bercambah. So Amin tunjukkan dua cara macam mana kita nak semai pokok kesum ni. Okey, yang pertama kita boleh potong lebih kurang 12 cm. Okey, kita potong. So untuk 4 daun yang dekat bawah sekali, okey, 1, 2, 3. Okey, 4 daun yang bawah ni. Okey, kita buangkan. Dan okey, sorry ni terpatah. Tak apa. Kita buangkan 1, 2, 3. Okey, 4 daun yang paling bawah ni kita buangkan sebab dekat bahagian daun ni nanti akan keluar dia punya akar. Okey, so cara yang pertama kita boleh buat, kita rendamkan keratan batang daun kesum ni ke dalam air selama 4 ke 5 hari. So selepas 4 ke 5 hari, dia akan start keluar akar dekat sini. Okey, ini cara yang pertama. Lepas dia dah keluar akar, kita boleh pindahkan ke dalam kita punya pasu semayang kita lah. Okey, so kalau kita malas nak buat ni, ada lagi satu cara. Okey, kita potong dulu. Kita potong sikit. Okey, buangkan 4 daun yang bawah sekali. 1, 2, 3, 4. So daun yang kita buang ni kita boleh masak lah nanti. Jangan buang, bazir pula. Okey, so 4 daun yang bawah sekali kita dah buang. Alright. Lepas tu kita ambil penggalak akar. Kalau tak ada penggalak akar pun tak apa. Tapi kalau kita ada penggalak akar, kita boleh gunakan penggalak akar ni. Right. So kita letakkan penggalak akar dekat batang daun kesum tadi. Right. Kita letakkan sampai yang nombor 4 ni. Okey, letakkan. Kemudian okey, kita letak penggalak akar. Kita kuis sikit tanah ni bagi ada lubang dan kita masukkan kita punya keratan batang daun kesum ni. Okey, kita masukkan macam tu. Okey, lepas kita dah masuk, pastikan kita siramkan kita punya pasu ni lah. Okey, kita siram dengan air. So sehari untuk daun kesum ni kena 2 kali, pagi sekali dengan petang sekali. Alright. So kalau kita malas untuk nak siram, malas untuk nak membaja, kita boleh gunakan sistem fertigasi lah, di mana air dengan baja ni kita boleh pump sekali. So lebih mudah lah, kita tak perlu nak hari-hari siram. Cumanya untuk permulaan, untuk set up sistem fertigasi ni, dia punya modal agak tinggi. Tapi tak apa, lepas tu kita boleh guna dalam tempoh yang berpanjangan. So sangat mudah. Okay, macam kita dah semai semua, kita dah masukkan semua keratan batang daun kesum. So kita masukkan je satu dripper. Lepas tu kita biarlah dia nanti membiak, dia akan bercambah sehingga jadi macam ni. So ni lebih kurang 1.5 bulan Amin tanam. Okay, so itu saja cara untuk cara Amin guna untuk semai daun kesum lah. Memang cepat. Dekat kalau kita nak semai dekat atas tanah pun boleh, tak ada masalah. Dekat tepi-tepi longkang rumah kita boleh semai, lagi cepat dia membiak. Sebab daun kesum ni benda yang paling penting adalah air. Okey, kalau contoh 3-4 hari kita tak siram dia akan layu dan terus mati. Okey, sebab tu kita memerlukan siraman setiap hari. Okey, kalau boleh jangan skip lah. Untuk daun kesum ni kalau selagi mana air dia cukup, tak ada masalah, dia akan terus tumbuh dan bercambah. Okey, so inilah dua cara yang kita boleh guna. Kalau kita rajin, kita boleh buat cara rendaman, okey, sehingga akar keluar. Tapi kalau kita tak rajin, kita boleh terus cucuk ke dalam kita punya tanah. So
kemungkinan untuk pokok ni tumbuh, mungkin tak semua yang tumbuh, tapi cara ni memang mudah. Tapi kebiasaannya kalau kita siram setiap hari, dia akan tumbuh lah. Sebab dia memerlukan air je untuk akar dia keluar dan terus membesar. So, tu saja video untuk kali ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share, dan supaya Amin lebih buat banyak lagi video. So, berjumpa lagi dalam video yang akan datang. So, bye bye.